اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Pada malam ini kita buat dua perkara insya-Allah. Minta maaf banyak. Syukur kerana sabar menunggu. Ya, dan saya rasa kita dah nak habis dah ni belajar ni. Nak masuk 60 dah ni. Saya janji 80 dapat. 80 dapat. Hari ni 58. Jadi masalah utama yang rakan-rakan pelajar kita komplain, dia kata tak ingat. Tak ingat. Sebenarnya tak ingat tu sebab kepada kita pembelajaran Tu Haji Azhari. Ya, macamlah juga kita pergi ke Taman Negara, ya, masa berjumpa tu ingat Haji Azhari. Masa balik tak ingat lah. Sama juga macam hurujah. Bila jumpa hurujah Al-Quran, kena balik. Kan, kecuali ada peristiwa yang tertentu yang menyebabkan saya tak lupa kan. Jadi begitu juga tentang konsep-konsep dalam ilmu nahwu. Tuan-tuan jangan risau sangat tak ingat. Ya, sebelum kita drill hari ni, the second kita pergi pada fi'il mudhari', kita drill mudhari'. Tapi hari ni saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan tentang konsep ilmu nahwu dalam Al-Quran. Ya, konsep tu maknanya ilmu, ya. Konsep tu sebenarnya ilmu. Ya, satu dua lah, ilmu nahwu Al-Quran. Ni, ya, konsep dia, ataupun kita kata konsep tu ilmu. Okey, tuan-tuan pernah dengar tak harfu jar? Ya? Dengar kan? Ya, biasa sangat ni kan? Bawah kan? Ya, sebuah dia tu harfu jar. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak na'at man'ut? Na'at, ya? Bila ada na'at, ada man'ut. Man'ut. Okey, jangan sebut cuba sebut man'ut. Kalau tersalah sebut malaun je dia. Man'ut. Ya. Man'ut, ya. Ataupun kita kata sifah mausuf. Sifah mausuf. Tuan-tuan pernah jumpa tak badal? Ada tak badal? Badal ganti. Badal haji lah. Ya, badal ganti. Badal ganti, ya. Ya. Haji badal. Ya, haji badal lah. Tapi dalam ilmu nahwu ni nama dia badal tu maknanya ganti. Ganti tu maknanya dia explain tentang benda yang sama. Badal, menggantikan dia, ya. Jadi badal ni ganti. Okey, sebahagian daripadanya. Ya. Mungkin tuan-tuan pernah dengar juga apa tu isim inna. Benar tak? Tak? Pernah dengar tak? Biasa kan? Tak apa, tak ingat tak apa. Yang penting dengar tak dengar. Kalau tak dengar ni, dia masa tu dia tak datang kelas. Sebab tu saya kata jangan tak datang. Pernah dengar tak isim kana? Isim kana pernah dengar tak? Okey. Apa lagi yang tuan pernah dengar? Ya, Datuk. Ini antara konsep nahwu dalam Al-Quran yang berkaitan dengan isim. Yes. Isim itu kata nama. Ya. Bila tuan-tuan jumpa isim dalam Al-Quran, dia tak boleh lari daripada konsep-konsep ini. Ada banyak lagi. Saya sebut satu dua saja.
tak ada lagi. Ya, bila isim inilah dia. Sebab haraf jar tak duduk pada fa'il. Okey? Bila tuan-tuan jumpa fa'il, tuan-tuan jumpa fa'il madi, betul tak? Madi. Tuan-tuan jumpa fa'il, sorry, ni fa'il mudhari', betul tak? Tuan-tuan jumpa fa'il amal. Okey. Ya, ni konsep dia. Jadi bila fa'il madi, ingat tak kita kata setiap fa'il ada fa'il? Ingat tak? Dalam fa'il ada fa'il. Ingat tu. Dalam fa'il amar pun ada fa'il. Jumpa saja fa'il, dia mesti ada fa'il. Dalam tu ada orang dalam tu. Sama ada fa'il itu dia hidden, it is inside, tak ada apa perubahan. Okey, boleh ni sekarang ni? Ataupun fa'il tu dia zahir. Okey? Ataupun fa'il itu dia bersambung. Inilah dia. Sebab itu saya kata mudah sangat. Ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini fa'il amar, ya? Fa'il amar. Ingat, setiap fa'il kita jumpa mesti ada fa'il. Sama ada fa'il tu nampak jelas dia, ataupun fa'il tu dia bersambung dengan fa'il. Kita kata, contohnya kita kata akal tu. Akal tu, ini fa'il madi, betul tak? Betul tak? Ini dia bersambung. Apa dia dhamir dalam ni? Saya. Bersambung tak? Bersambung kan? Tafsir, jelas kan? Ataupun dia kata akala. Ada tak dhamir dalam tu? Dhamir tu adalah huwa. Okey? Huwa. Tu kalau dah senyum tu memang boleh dah tu. Tak gunalah saya sebut banyak kali. Dah boleh dah kan? Okey, sekarang ni tuan-tuan, bila kita tengok haraf pula, ni haraf. Ingat, ada 3 perkataan saja. Haraf, tuan-tuan mesti ingat, haraf tu ya, setiap masa dia adalah tetap. Boleh tak? Tetap. Ya, tetap. Baris dia tetap. Haraf. Dan bila kita jumpa haraf, adalah dia punya mangsa dia. Boleh? Boleh cik, apa tu? Boleh? Saya kena tanya penghulu. Tapi bila saya baca buku, sebenarnya Tuan Haji Tan, bila kita pergi melawat sekali tu, itu sebenarnya budaya satu kaum yang berjaya di dunia. Maknanya lepas 3-4 bulan melawat sekali. Tengok air, bagaimana kita bertazkirah dalam air. Gambarkanlah suami isteri duduk tepi-tepi dalam air. Itu budaya Jepun. Penat belajar pergi berkelah. Yang mana budaya ini dah hapus di kalangan orang kita. Jadi saya cadangkan setiap bulan kita pergi sekali. Saya cadang sekali. Jangan kacau saya. Saya cadang kali ni pergi janda baik. Duduk sana, janda baik. Ya, tempat tu cukup selesa. Boleh kita duduk belajar sana kan. Ui, betapa belajar sambil duduk. Kita bertazkirah 4 kali kan? Ingat tak? 4 kali kan? Isyak sekali. Termasuk dalam air 5 kali. Okey, ini faham tak? Faham tak ni? Faham kedudukan dia ni? Jadi bila kita buka satu ayat Quran, kita nak tengok dalam ayat tu berapa ada haraf jar. Ya, dalam satu ayat berapa ada naat kalau dia ada isim. Kalau dalam apa tu ayat itu ada fi'il madi, ada tak dhamir dia? Sama ada dhamir tu hidden, dhamir tu zahir, fa'il tu zahir, atau fa'il tu bersambung. Ingat, kalau tuan tengok ni ayat ni ya, khatamallahu, mana fa'il dia? Allah, ini fa'il dia zahir, jelas fa'il dia.
Jelas fa'il dia. Ya, kalau dia kata khatama saja, fa'il dia hidden, iaitu huwa, dia yang tutup. Tapi kalau dia kata khatam tu, fa'il dia bersambung. Sangat boleh? Jadi bila kita buka satu ayat, kita nak tengok kalau jumpa fa'il, sama ada fa'il dia hidden atau tidak, ataupun fa'il mudhari' dia ada fa'il ke tidak, ataupun fa'il mudhari' dia sebab dia berubah, adakah dia tu berbaris depan, boleh, ataupun dia berbaris atas, ataupun berbaris mati. Ingat lagi tak? Fa'il madi semua tetap, semuanya tetap, tak timbul soal baris, dia tetap, tak payah baca, dia tetap. Jadi yang berubahnya fa'il mudhari', sama ada dia marfu', tandanya dhammah, atau tandanya alif nun, atau waw nun, ataupun dia tanda mansub. Ingat lagi tak? Baris atas, ini kita ulang kaji ni. Duk salih macam tak pernah ulang kaji, macam tak pernah belajar. Okey, now kita look at Fatihah. Bila kita baca Fatihah, kita nak tengok berapa badal dalam tu ada, berapa huruf dalam tu. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni tuan-tuan, ada Quran tak buku Fatihah? Jadi inilah dia sebenarnya yang kita nak belajar. Jadi kalau tuan-tuan boleh tahu semua tu, konsep-konsep dalam Quran, that's very good. Okey. Okey. Jadi dia ada kaedah bagaimana kalau kita nak lihat dalam Al-Quran. Ada kaedah dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan boleh tengok ayat ni kan, dengan konsep nahu dalam tu, saya tak tahulah betapa hebatnya kita. Okey, siapa sangka kan? Yes. Yang pertama sekali, tak buka je kami kita jangan kisah soal terjemahan lagi, kita kisah soal ilmu nahu yang ada di dalam ayat Al-Quran. Hari ni kita tengok, look at surah Al-Fatihah first. Okay. Dalam bismillah tu tak ada kata perbuatan, ya, tak ada kata perbuatan, ya. Cara buat dia macam ni. Okay, tuan-tuan tengok. Cara dia paling mudah saja, tuan-tuan buat bismillah, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Okey. Ya, okey, kita lihat. Ini kita lihat nahu, bukan lihat saraf. Lihat nahu. Ya, kalau lihat saraf, ini bismi, bi campur dengan ismun. Boleh? Kalau lihat saraf, ni lihat nahu. Ya. Okey. Tak lupa. Okey. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan kena buat macam ni. Dah salin dah? Bismillah. Salin dah. Bismillah. Dah tiba dah salin dah. Okey. Bismillah. Okey. Yang pertama sekali kita tengok huruf pertama. Huruf pertama B. B haraf jar. Betul tak? Haraf jar. Okey. Kita jangan baca. Kalau nak baca, haraf jar mabniun alal kasri. Haraf jar tetap berbaris bawah. Sebab apa? B ni bukan ba, bukan bu, tapi B. Bismillah, billah, ya, bi'aunillah, bukan ba, bukan bu, bukan bi, tapi la. Kalau lam ada li. Ingat B, ya. Haruf jar. Dan kita belajar dulu, selepas haraf jar mesti kata nama, isim, dan isim tu mesti baris di bawah. Jadi kita buat macam ni, arrow ismi, tak payah taruh isim lah. Majrur tu maknanya kena baris bawah. Majrur kena baris. Ni ismi ni dah timur ke? Ismi ni majrur. Bila majrur kena baris bawah, ya. Jadi saya tak tulislah baris bawah. Majrur min baris bawah, mesti baris bawah. B haraf jar. Dalam kitab hijau
dia tak buat macam ni. Dia kata jar majrur. Dia tak kata harfu jar wa majrur, jar wa majrur. Okey. Jadi surah Al-Baqarah kita dah jumpa satu ada jar wa majrur satu. Bila ada jar maka adalah majrur. Boleh? Allah. Allah ni dia kata tuan-tuan, Allah ni kita belajar dah. Ini mudhaf fun ilaihi. Maknanya di mana mudhaf dia? Mudhaf dia ismun. Ingat lagi tak? Kalau kita kata ni tuan-tuan, nama Allah Ismullahi, itu dia mesti bagi bawah. Ni Ismullahi mesti bagi bawah. Macam Rasulullahi mesti bagi bawah. Ini mudhafun ilaihi. Kenapa? Rasul ini dipunyai oleh Allah. Tuan punya Rasul adalah Allah. Jadi Tuan punya mesti bagi bawah. Nama dia mudhafun ilaihi, disandarkan kepada Rasul Allah itu. Boleh? Boleh tak? Boleh ni? Jadi dalam konteks ismu ni, di sini bila taruh bi, ini mesti baris bawah. Jadi ini tetap jadi mudhaf, ini jadi mudhafun ilaih. Tetapi dalam kitab hijau dia tak tulis ini mudhaf. Sebab dia kata di mana juga ada mudhafun ilaih maka akan ada mudhaf. Automatik. Bila ada mudhafun ilaih mesti ada mudhaf. Tapi di sini isim ni yang dikatakan mudhaf, dia jadi majrur kepada haraf jar. Boleh setakat ni? InsyaAllah ya. Saya doakan insyaAllah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat kenal ni semua. Bagusnya. Bagusnya. Hari ni saya pakai baju Negeri Selangor. Sebab nak menunjuk keselangoran. Selangor ada 4 helai baju Selangor ni. Ada tu sini satu, sini satu. Maknanya selamat Selangor. Biar Selangor dalam keadaan aman, tenteram. Ya tak? Sambil mengajar kempen juga. Selangor yang bahagia. Sekarang kan. Kalau dah elok tu nak tukar apa lagi tak? Betul tak? Setuju tak? Betul. Betul. Okey tuan-tuan. Okey, tengok bila sentuh sikit je bukan main lagi seronok. Okey tuan-tuan. Ingat, bila kita belajar nahwu dalam Quran, dia ada kaitan di antara perkataan dengan perkataan. Ada hubungan, ada signifikan. Ismi dia bagi bawah sebab ada B. Ar-Rahman ni sebab dia bawah sebab dia jadi mudhaf. Boleh? Okey. Ar-Rahman ni dia bagi bawah. Kenapa? Kerana dia ikut. Dia tabik. Tepuk sekali. Tabik, dia tabik. Jadi dalam surah Al-Fatihah pada bismillah sudah ada satu tabik. Okey? Dia mulai dengan haraf jar. Ada mudhafun ilaih. Ada tabik. Okey. Ar-Rahim ni macam mana? Ar-Rahim ni jadi apa? Dia dua-dua jadi tabik. Ar-Rahim ikut Ar-Rahman. Tuan-tuan jangan lupa, tabik ada 3 tajuk kecil. Tabik, ingat lagi tak? Bukan ikut sembarang ikut, tapi ada sebab. Okey tuan-tuan, jadi tabik ini walaupun dia ikut, tapi dia ikut di bawah kategori dia panggil na'at. Ingat lagi tak na'at? Na'at tu tabik lah. Na'at tu sifat. Jadi Ar-Rahman sifat Allah. Jadi na'at ini dia katakan sifat kepada Allah. Jadi Ar-Rahim ni pun juga sifat kepada Allah. Jadi Ar-Rahim ni dia kata dia second na'at.
Ini first na'at, ini second na'at. Jadi nama umum dia tabi'. Tabi', boleh? Jadi ini na'at, ini sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Jadi siapa punya sifat? Allah. Jadi Allah ni nama dia man'ut. Allah ni nama dia, mana nama dia? Man'ut. Man'ut ni maknanya kena sifat. Kena sifat. Ar-Rahman sifat siapa? Sifat Allah. Ar-Rahim dia ikut Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini dipanggil na'at yang pertama kepada Allah. Jadi Allah ni dia jadi man'ut. Man'ut tu maknanya kena na'at. Tak faham? Tak faham? Tak boleh. Macam saya kata sebagai contoh lah, katakan, ya, ada lagu Arab nama dia Ya Zahratan fi khayali, mana orang yang bercinta, ya, ra'aituha fi fuadi. Saya pun menyanyi lagu tu juga dulu. Wahai bunga di hatiku, di ingatanku, wahai bunga di hatiku, Zahratan jamilatan. Zahratun jamilatun. Jamilatun sifat kepada Zahrah. Jadi Zahratun tu na'at, bunga tu man'ut. Boleh? Boleh? Boleh tak? Jadi kalau tak nak kata na'at man'ut, berkata ini sifat satu, ini sifat dua, ini mausuf, ini kena sifat. Tapi ulama nahwu dia suka pakai man'ut. Jadi setakat ni tuan-tuan, dalam bismillah, konsep ilmu nahwu yang ada dalam ni, yang pertama haraf jar, yang kedua majrur sebab ada haraf jar, yang ketiga ada mudhafun ilaih, yang keempat dan dia jadi man'ut, yang kelima dia ada na'at, ada dua na'at, satu man'ut, satu mudhafun ilaih, satu jar wa majrur. Itu dalam ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi bila tuan-tuan boleh letakkan ini semua pada seluruh Al-Quran, that is the success of the learning nahwu in the Quran. Ini sebagai contoh. Jelas, tak ada siapa boleh deny lagi ni. Ini nahwu. Ya. Saraf mudah saja. Ambil perkataan Allah, pecahkan alif, lam, ha, itu saraf. Jadi Allah. Ar-Rahman senang saja. Ar-Rahman ni dari Rahimah. Rahimah tak tahu ni. Rahimah. Bila Rahimah, isim dia Ar-Rahman. Betul tak? Itu dia maksudnya saraf. Boleh? Jadi ini kita belajar tentang konsep nahwu. So sekarang ni kita pergi kepada Alhamdulillah. Okey? Ya. Mudhafun ilaih. Ya. Mudhafun ilaih ni dia jadi man'ut pada Rahman. Rahman. Belum tabik lagi. Dia man'ut dulu. Man'ut dulu. Jadi bila dia jadi ini man'ut dulu. Bila dia jadi na'at, dia jadi sifat. Ini sifat yang pertama. Ini sifat yang kedua. Dan ini Allah yang disifatkan, yang digambarkan. Sebagai contoh, siapa dia yang Rahman? Allah. Jadi Allah tu man'ut ataupun mausuf, kena sifat, kena gambarkan. Siapa dia Ar-Rahim? Allah. Boleh kita kata Tuhan yang punya sifat. Yes, betul. Betul, Tuhan yang punya sifat. Betul. Ini yang saya nak beritahu, apa yang kita nak belajar sebenarnya. Okey? Ya. Jadi boleh kita pergi pada ayat yang kedua. Alhamdulillah, ya. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan tengok, surah Al-Fatihah dimulai dengan huruf jar. Maknanya huruf jar yang dipakai B. Huruf jar ada 16. Dipakai B. B itu mean I start with. Whenever I go, whenever I perform my job, there is Allah always with me. Itu mean B. B mean I start. Abtadi'u.
Orang Menzangi dia baca abtadiul imla bismizatil aliyah, dia tak tahu pun itu fi'il mudhari'. Kan? Nah, itu fi'il mudhari'. Ni B mean I start. I start with the name of Allah, the most merciful, and I start with. Okey, rasa susah ke? Boleh? Okey, kalau macam tu kita pergi kepada yang kedua. Jadi tuan-tuan ingat, ayat pertama dalam Ummul Quran dimulai dengan huruf ja. Lepas tu majrur. Bila ada huruf ja ada majrur. Lepas tu ini mudhafun ilaihi. Sebab bila ada mudhafun ilaihi maka ada mudhaf. Okey? Dan ini sifat kepada mudhafun ilaihi. Bila ini sifat ataupun sifat dengan naat sama, maka ini Allah jadi mausuf. Mausuf tu maknanya kena sifat ataupun man'ut kena naat. Boleh? Jadi ini sifat yang pertama atau naat yang pertama, dan ini sifat yang kedua atau naat yang kedua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada lagi dah. Itu je. Kalau buka hijau tu je buka hijau. Sama je Quran hijau tu. Benda ni je. Tapi hijau tu dia lebih detail lagi. Jadi tengok tu. Tengok apa dia? Kenapa ada majrur? Kenapa ada mudhafun ilaih? Kenapa ada man'un? Kedua pendapat naat. Sebab semua perkataan ni adalah perkataan isim. Perkataan isim. Isim tu kata nama. Jadi ini semua majrur kata nama. Huruf jar ada pada kata nama. Ini mudhafun ilaih kata nama. Ya. Jadi kita lihat pula yang ada fi'il. Yang ada fi'il. Ini sebab ini semua ni konsep-konsep ni untuk kata nama. Untuk isim. Semua ni adalah untuk isim. Untuk isim. Isim punya member. Okey. Okey. Kita saling baik-baik ya. Insya-Allah tengok ya. Tengok sini. Tengok jar wa majrur. Okey? Okey, ni jar majrur. Tengok sini. Mudhafun ilaihi. Ni yang panjang-panjang ni penerangan je. Ini mudhafun ilaihi. Allah. Tengok Ar-Rahman, naat. Ya, naat. Okey. Ini penerangan dia je. Tengok Ar-Rahim, naat sanin. Apa ni sanin? Dua. Dia second naat. Okey. Boleh? Jadi dengan sendirinya kita akan ingat peranan-peranan haraf yang kita belajar A, B dan C. Automatically kita akan ingat. Okay. Kita pergi ayat yang kedua. Alhamdu. Alhamdu ni isim. Sebab dia ada alif lam. Ya, alhamdulillah isim. Baris dia baris depan. Isim ni ada 3 tanda. Baris depan, baris atas, baris bawah. Ingat tu. Ya, alhamdu. Alhamdu. Dia kata baru ada satu. Bila ada isim, barulah dia ada konsep yang berkaitan dengan isim. Jadi alhamdu ni dia punya konsep dia adalah mubtada. Betul tak mubtada? Bila mubtada mesti ada sifat dia. Sifat dia mesti berbaris depan. Dia mesti berbaris depan. Alhamdu. Ya, baris depan. Kenapa dia baris depan? Sebab dia mubtada. Ya? Dia isim. Dia isim lah. Mubtada tu mesti isim. Mesti isim, dan isim tu mesti isim yang definite. Mubtada ya? Isim. Jadi tuan-tuan, kalau kita salin balik, tak apa, jangan risau. Kita buat Al-Baqarah di ayat apa surah ni, yang lain datang sendiri. Datang sendiri. Isim. Ada alif lam? Alif lam, isim. Kalau tak ada alif lam, dia tulis hamdun. Jadi kenapa dia pakai alhamdu? Sebab alhamdu ni maksudnya keseluruh pujian hanya kepada Allah. Tak boleh lagi kepada orang lain. Al to mean all praises are to Allah. Tak boleh pergi kepada orang lain. That's why dia pakai alhamdu. Dia bukan sifat. Dia alhamdu tu pujian ya. Kan? Ya, alhamdu ya, alhamdu. Jadi konsep dia dalam ni adalah mubtada.
Betul ke Ustaz? Ada sikit confuse. Lalu kalau subjek predicate kan, Ya. Ali panjat pokok. Ya. Ali itu subjek. Ali itu mubtada. Ha. Jadi, Betul. Ali mubtada. betul Ali salah. Panjat pokok tu khabar. Apa? Betul. Jadi ini alhamdulillah ni puji-pujian. Betul. Tapi ini mubtada. Mubtada macam Ali juga. Ali. Tapi kena kata Aliyun panjat pokok tun. Macam tu kalau nak pergi baris kan. Sebab dia mubtada mesti baris depan. Kalau kata Al-Aliyu tu is not people's name. Itu Al-Aliyu tu yang maha tinggi. Yang maha tinggi panjat pokok tinggi pula. Boleh tak? Boleh? Dia tu clarify. Alhamdulillah segala pujian. Okey, segala pujian. Itu mubtada. Dan bila kita kata mubtada, beri sifat dia. Sifat mubtada berbaris depan. Bila berbaris depan, dia kena bunyi marfu'. Marfu' berbaris depan. Apa tanda dia? Tanda dia dam. Ya. Selesai, tak boleh nak kata apa dah. Macam Ali juga. Aliyun mubtada. Marfu', tanda marfu' dia tanwin. Dhammah. Dah nak boleh dah tu Tuan Haji. Betul, kita keluar lagi sekali memang boleh dah. Betul lah. Jadi baiklah. Jadi baiklah pergi. Jadi baiklah duduk chalet sana, air sungai bersih kan. Terjun kan. Baik. Tanda ni nak marfu' depan lah. Masuk